Okey. Dah accept dah. Baik, saya dah. Terima kasih Cikgu Syam. Terima kasih. Sebab tu saya guna partner. Okey. Next. Okey, cikgu rasa tak sihat sikit. Betul lah. Sekarang ni kan kita punya condition agak membimbangkan lah. Jadi cikgu rasa duduk baik-baik dekat rumah je. Tak payah pergi mana-mana. Okay, happy, fine, fine enough. Okay. Kawan-kawan lain yang ada dalam Google Meet? Okay, ada orang jawab not bad. Okay. Okay, jadi cikgu nak ambil, tak tahu awak punya feeling pagi ni je. Okay, jadi cikgu nak awak still bersemangat untuk kita punya kelas hari ni. Sebab cikgu rasa kelas hari ni nak kata stressful, dot stressful jugalah sebabnya kita kena membina plan. Okay, apa yang kita nak cover hari ni? Yang pertama, kita akan lukis plan. Awak dah ada dengan, awak ada MIP kan? Okay, yang pertama kita akan lukis plan. Plan yang pertama, cara dia kita nak lukis dengan lukisan skala penuh. Yang kedua, salah typo tu. Lukisan pada sukuan 45. Yang ni sebenarnya kita cover masa tingkatan 3 tapi cikgu memberatkan soalan plan sebabnya dia antara soalan respon berstruktur yang boleh masuk. Maknanya either boleh masuk dalam bahagian B ataupun bahagian C. Bahagian B yang 8 hingga 9 markah, bahagian C yang 15 markah. Yang tu cikgu, benda tu bukan menakutkan lah sebab daripada pertanyaan cikgu kepada awak, majoriti masa tingkatan 3 tak ingat langsung dah. Lepas tu ada yang tidak di cover. Okay, betul tak? Raih, masa tingkatan 3 belajar, awak faham benar tak pasal plan ni? Faham je. Lama dah buat dah ingat dah. Ya, lama dah buat dah ingat dah. Okey. Yang kedua, plan ni kita akan melukis daripada plan tu, kita akan bentukkan objek tu. Maknanya daripada hamparan plan, kita akan lukis bentuk dia gana. Okey. Lepas tu kita nak, kalau ada masa kita akan tengok sikit soalan kertas 2 dengan kertas 1. Kita nak recall balik macam mana kita nak jawab, ada berapa soalan, ada berapa yang kena jawab. Lepas tu last kali kita ada sesi Q&A. Okey, boleh Boleh cikgu pergi? Boleh. Okey. Sebelum cikgu pergi, kita kena kenal dulu apa yang ada dalam, apa benda yang ada dalam plan dan penolakan. Okey, yang pertama kita ada satah. Satah tu apa? Satah tu adalah permukaan hok rata. Okey, kalau permukaan melekung kita tak panggil satah. Apa kaitan satah ni dengan plan kita lagi kita akan tengok. Kalau satah, kita akan lukis plan dan akan benda yang rata sahaja. Kita tak akan lukis hok bulat. Okay, kita tengok lagi masa kita lukis plan. Yang kedua, kita ada normal. Garis normal, kalau awak belajar AdMath, ada garis normal. Dalam matematik, normal hanya ada dalam plan dan kan. Normal ni ada, katakanlah A, B, C, D adalah satu satah. Normal ialah satu garis yang berserenjang dengan satah tu. Dan kalau kita kata berserenjang, mesti dia membentuk 90 darjah. Okey. Yang ketiga, kita ada unjuran ortogon. Unjuran ortogon ni kita kata dalam bahasa kita, cikgu lagi suka kita guna sebagai bayang. Okey. Jadi, bayang yang terhasil daripada unjuran garis dari objek yang berserenjang tu. Okey, katalah cuba tengok gambar ni. QP, katalah gambar ni, QP ialah objek. Jadi ada garis normal. Kalau normal dia berserenjang. Dan objek tu akan membentuk satu bayang kat bawah ni. Kalau kita tengok dari atas, kita akan dapat unjuran ortogon. Bayang kepada garis QP. Cuba tengok Kalaulah bayang tu sengit, tapi kita akan dapat, kalau objek tu sengit sekalipun, maknanya dia condong. Jadi, kalaulah kita dapat unjuran ortogon, kita dapat unjuran ortogon yang straight. Nampak Key dia,
kita akan lukis plan dan ronggakan benda yang rata sahaja dan benda tu walaupun kita nampak sengit, kita akan lukis straight. Okey, boleh? Boleh tak anak-anak? Boleh. Ya? Okey. Jadi apa itu plan? Plan ialah unjuran oktogon yang kita tengok daripada pandangan atas. Ingat, plan atas. Tengok dari atas, cuba awak penyekkan dia. Nanti kita tengok macam mana nak penyek-penyek tu. Dongakkan ialah unjuran oktogon yang kita lihat daripada satah mencancang. Maknanya either daripada satah mencancang sisi ataupun depan. Okey, biasanya akan gining. Okey. Yang atas ni kita panggil plan, yang ni ada dua soalan, bentuk dia daripada dongakkan X, dongakkan Y. Okey, boleh? Next. Okey. Hari ni cikgu nak ajar satu lagi kaedah yang kita namakan, kaedah ni cikgu suka kalau kita panggil kaedah color lah. Okey. Macam mana guna kaedah color ni? Kalaulah biasanya soalan plan cikgu jumpa student dia dok boleh nak bayang gana nak penyek tu. Okey, selain daripada cara penyek, cikgu nak ajar awak cara color. Okey, macam mana nak color? Kita akan guna highlighter ataupun pensel color. Okey, warnakan ikut kehendak soalan. Okey, pastikan badan awak ni tegak. Nak lukis tu tegak sebabnya kita akan lukis berdasarkan plan. Katalah plan duduk atas, kita akan tengok dari atas. Okey, contoh soalan cikgu macam ni. Okey, cuba awak cover ke cikgu pandangan daripada X nampak kawasan mana? Okey, katakanlah cikgu suluh dari tepi ni. Okey, bayangnya kita akan nampak daripada mana? Bayang belakang tu. Bayang belakang sir. Jadi A, B, K, L, betul? Betul. Okey, daripada depan? Daripada depan DHM. DHM. Okey, DHM, sorry, cikgu salah. D pula dah. Okey, DHM. Okey, DHM. Maknanya kita nampak ni. Okey, cuba kita tengok. Macam mana kalau kita nak guna kaedah SWOT ni? Okey, yang pertama, sebabkan macam Raif kata, kita akan nampak kawasan yang dari depan. Satu, kita akan nampak petok HMJG. Okey, boleh Jadi kita pun lorek. Ambil pensel kita pun lorek lah kawasan kita nampak tu. Okey, yang kedua kita akan nampak suluh lagi kita akan nampak DEFC. Okey, setuju no cikgu semua orang? Setuju. Sama macam Raif kata. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Lepas kita lorek, kita pun bayangkanlah benda tu, garis tu bergerak ke belakang. Maknanya bergerak ke dinding belakang. Maknanya disamakan dengan ALBK tu kan? Okey, jadi daripada kaedah ni, kita akan dapat pandangan daripada X, kita akan dapat 2 petok. Okey, boleh? Boleh? Ya, Okey. boleh. Jadi untuk buat soalan ni, apa yang penting ialah tipsnya. Yang pertama, kita lakar dulu. Maknanya lepas kita lorek tu, kita lakar dulu jawapan. Jadi lepas daripada tu, kita lakarlah jawapan dia. Maknanya pada jawapan tu ada petok bahagi 2. Lepas tu, kita label. Label ni sebenarnya untuk panduan kita. Okey, cikgu nak tips untuk melabel. Apa yang kita tengok dulu depan, katalah D kan. D tu kita akan tulis dulu. D/A. Okey, yang ni penting masa kita lukis 3D kat gini. Okey, C/B. G/F. Ni, ni G/F. Yang ni adalah J/K. Yang ni E saja. Yang ni HE. Yang ni M. L. Okey, cikgu kata label tu hanya untuk panduan kita. Tapi once kita masuk dalam KSSM, kita kena tahu label ni. Okey, tapi masa lukis kat sini, dia tidak dikira dalam peperiksaan. Okey, lepas tu letak cm dia. Katalah sini 2 cm, sini pun 2 cm, sini 6 cm. Okey, macam tu. Okey, lepas tu barulah kita lukis pada ukuran sebenar. Okey, boleh Okey, next.
Cuba khabar ke cikgu. Kalaulah pandangan daripada Y. Soalan plan dulu. Pandangan dari atas. Kita betul tak kita akan dapat daripada atas kita akan dapat SRTU. Boleh? Lepas tu lagi? ABCD. ABCD. Betul Aisyah. ABCD lagi? UJQ. FJQ. Lepas tu yang sengit tu nampak juga tu. Yang sengit tu nampak. Okey. Yang sengit tu cikgu kata tadi, yang sengit tu bukan kita abaikan. Kita tahu dia ada. Cuma masa kita lukis, kita akan lukis betul. Okey. Masa guna teknik ni, kita akan lukis dulu. Sebabnya benda tu sebab kita akan penyek, cuba tengok. Apabila kita penyek ke bawah, dia akan turun pada tapak bawah kan? Ya. Okey. Jadi benda ni yang kita akan lukis. Okey, jadi pada plan kita ada berapa petak sekarang? 4. Sebab tu cikgu kata benda yang sengit, mula-mula kita abaikan dulu. Dia automatik terhasil. Kita akan dapat hijau kuning merah putih macam tu. Jadi benda hak atas, mula-mula kita tengok bumbung, lepas tu kita penyek ke pelan, ke lantai bawah. Okey, boleh Jadi pelan kita akan lukis bentuk gini lah. Okey, ada soalan tak? Setakat ini boleh Okey, next. Okey, pandangan daripada Y. Daripada Y nampak mana? ED AED pula. EDKL lagi? Cuba cari dulu. TDU. Buat pula TD. Ya, TBC. UC. Okey. Cikgu suka cikgu lukis dulu Okey, jadi hak ni cikgu lukis tepi dulu. Okey, lepas tu hak tu kan kita nampak. Tapi kita akan nampak gitu kan? Okey. Cuba tengok ada tak lagi kawasan hak kita dok lukis. Kita lukis belakang dah. Cuma pada gambar rajas cikgu ni apa yang tertinggal? Cikgu dok color GJ tu kan, hot segitiga kecil tu kan? Kawasan tu kan? Okey, cuba awak tengok daripada depan. Garis JG nampak dok agak-agak? Kalau kita suluh dari depan. Dok. Okey, kalau gitu, garis tu ada. Tapi sebenarnya ia dok nampak kalau kita tengok daripada depan. Ia terlindung. Jadi, garis tu kita akan lukis sebagai garis putus-putus. Boleh faham? Faham. Okey. Jadi pegang kat sini. Kalaulah nampak, maknanya kita nampak, kita akan buat garis solid. Kalaulah dia tu ada tapi terselindung. Ataupun dok nampak daripada depan, kita akan buat garis putus-putus. Okey, next. Okey. Ni soalan MIP kita. Cuba awak buat dulu, buka surat. Sekejap cikgu tutup. Sound. Cuba awak buat dulu. Semua orang ada buku MIP kan? Ada. Cuba buat soalan nombor 1. Cuba lorek dulu kawasan yang terlibat. Cikgu bagi 2 minit. Siapa yang ada kod class point, cuba awak try buat dalam class point. Cikgu nak tengok jawapan dia. Lorek dulu kawasan mana kawasan pelan. Kalau siapa yang buka class point tu, awak kena insert slide dia dulu. Lepas tu awak pun boleh lorek. Ada 16 orang dalam tu. Yang ada buku MIP, cuba awak lorek. Mana satu kawasan pelan, mana satu dengarkan X. Cuba try lukis dulu. Nanti kita akan share jawapan dia. Cikgu-cikgu yang masuk ni, Fatihah guna class point. Class point ni maksud dia, kita boleh terus ambil jawapan budak, collect daripada PowerPoint je. Budak tak payah download, budak just ambil je, buka je classpoint.apps tu, lepas tu dia masukkan. Macam tadi, mula-mula sekali kita ada word cloud. Yang ni budak boleh lorek, macam tu.
Siapa yang ada dekat kelas point? Ada jawapan tak? Tak ada seorang lagi bagi jawapan. Okey. Tak apa. Okey. Sekarang ni kita sama-sama lukis dengan cikgu. Okey, sekejap. Discharge. Okey, hari ni awak nampak slide cikgu kan? Okey. Hari ni cikgu nak buka satu slide cikgu. Cikgu akan guna secara lukisan. Okey, sekejap. Ni cikgu guna apps. Sekejap. Ya. Sekejap. Cikgu kata dah dia hang. Sekejap Okey, sementara tu awak try dulu lukis gambar tu. Sementara cikgu buka. Cikgu buka. Okey. Dia lambat sikit. Sekejap Cikgu tutup. Dia hang. Dia panah dah kot. Sekejap cikgu buka soalan. Okey. Jadi semua orang ada soalan dengan awak kan? Okey, kita akan buat sama-sama. Okey. Apa yang kita kena buat ialah yang pertama cikgu kata kita kena lakar dulu. Okey. Jadi soalan pertama kita kata plan kan tadi. Okey. Lakaran kita ialah katalah plan. Jadi plan daripada atas kita akan nampak kawasan mana? Siapa nak tolong cikgu? Raif ke? Kenapa cikgu? Semua orang buka soalan MIP tak? Ni soalan nombor 1 MIP. Tengah buka ni cikgu. Okey, jadi plan yang pertama kita akan nampak daripada atas kawasan mana? Kawasan MLKJ. Okey kan? Dia sama dengan bawah kan? Jadi kalau dia sama, kita lukis je. Lakar dulu. Jadi kita lukis lakaran dia. Okey, jadi kita lakar dulu. Lakar ni maksud dia kita lukis border-border dulu. Gitu. Jadi sini kita tulis LS. Sini M, T. Sini tulis N. Sini O. OP. Sini J, Q. Sini K, R. Okey, lepas daripada kita label tu, kita tulis nombor dia. Kita tulis dia punya ukuran dia. Jadi ukuran dia sini 6. Sini 5 kan? Okey, sini 2. Sini 4. Sini 6. Okey. Boleh nampak Kita transfer dulu ukuran. Barulah kita lukis dengan ukuran sebenar. Okey. Jadi cikgu ada pen gula. Okey, katakanlah kita nak buat ukuran ni. Okey, jadi kita tahu tak berapa panjang dekat PON ni? Berapa panjang dekat ON ni? 2. Siapa boleh kawal je? Okey, sebab ia 6. Sini ada 4, jadi sini 2. Okey, berapa panjang total K ke L ni? 7. Okey, sebab kita ada 5, kita ada 2, jadi 7. Okey, jadi kita pun lukislah dengan lakaran sebenar. Okey, jadi cikgu ada pembagi. Sini silap orang, silap awak ialah awak lukis dok start dari kosong. Ada cikgu jumpa. Okey, jadi sekejap
Cikgu guna pembaris cikgu ni. Ni pembaris. Okey. Cikgu pun rekod kok sebab baru kali cikgu guna benda lah ni. Okey, jadi yang pertama kita ukur betul. Okey, apa yang cikgu nak tekan kat sini? Yang pertama, kalaulah ada garis sengit, buat garis yang maknanya buat dulu ukuran lukisan yang straight dulu, barulah kita sambung. Contoh kat dia ada soalan nombor 2. Okey, jadi kat sini kita pun ambil, kata 7. Okey, garis 7. Okey. Tak siapa lagi 7. Okey, abaikanlah kalau cikgu terlebih-terlebih sikit tu ni. Okey, next. Lepas tu kita lukis belah ni pula. Tengok. Okey, kawasan darjah. Okey, lepas tu kat sini 4 cm. Okey, ambil pembaris ukur. Kita ukur daripada kosong bukan daripada 1. Ada cikgu jumpa ukur daripada 1. Okey, 1. Lepas tu sini 2. Okey. Cikgu punya protector, cikgu punya pembaris ni memang ada dah 90 darjah. Jadi cikgu tahulah cikgu lukis tu sengit dok sengit. Walaupun ada sikit sengit kan. Tapi cikgu akan tunjuk macam mana dekat dalam awak punya pembaris lagi macam mana kita nak buat supaya kita akan dapat garis dok sengit. Tengok duduk sama. Okay. Next. Okay, lepas tu jaga garis Jeju 5. Pembaris pula dah. Okay. Awak buat sama cikgu Awak buat dekat lukisan karya awak. Sama macam cikgu buat. Okay, lepas tu sambung je yang ni. Nampak cikgu buat lebih. Okay. Sebabkan cikgu ada banyak salah-salah ni. Okay, cikgu nak tunjukkan ke awak. Berapa markah yang cikgu dapat daripada lukisan ni? Awak akan boleh lukis dengan sharp lah. Tapi sebab cikgu guna apps, dia dot tu sikit. Okey. Jadi, cikgu nak tunjuk awak markah dia lalu. Okey, macam mana nak dapat markah yang cikgu akan bagi? Okey, markah pertama dia akan bagi markah bentuk. Okey, dalam skema bentuk dia betul belaka. Okey, ada shape gini dapatlah 1. Ni dapat K1. Okey, markah yang kedua ialah ukuran. Ukuran dia katakanlah panjang, dia kata panjang PO dengan panjang NK sama. Okey, dapatlah semarkah. Okey, yang ketiga ni, markah ketiga ialah dia akan tengok banyak aspek. Cuba tengok apa kesilapan cikgu buat. Yang pertama cuba tengok cikgu buat double line. Salah, tolak dah semarkah. Cikgu terlebih, tolak dah semarkah. Yang ni consider lagi lah. Okey, lepas tu tengok ni. Dia tak seiring, tak sama. Dia tak selari. Jadi, tolak markah. Okey, jadi daripada hot ni, yang ketiga ni adalah ketepatan lah maksud dia. Kena belaka betul barulah dapat markah. Lepas tu, apa yang penting dalam soalan plan, walaupun nampak senang, dia nak kena cermat. Dan lebih-lebih lagi sekarang kita menanda menggunakan komputer. Jadi komputer ni dia sangat sensitif. Dia mesej kita, jawapan awak tu akan di-scan. Lepas tu kita nampak lalu dah kalau bekas-bekas awak roba tu dah habis. Jadi dia still nampak. Maknanya sebab resolution scanner tu tinggi. Dulu kita boleh, pemeriksa boleh tengok, oh budak ni roba dah habis, abaikanlah. Boleh, tapi sekarang ni sebabkan all things, katalah awak, kan kita roba kan ada baki-baki roba. Baki-baki roba tu pun nampak dekat dalam scan.
Okey, boleh Okey, boleh anak-anak? Nah, boleh. 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 Okey. Jadi, cikgu rasa semua orang pandai buat hak tu. Sekejap. Cikgu share slide. Okey. Hak ni. Close. Oh, cikgu buang jawapan. Ingat semalam ada jawapan. Okey. Jadi, cikgu rasa awak pandai lukis hot ning. Sebabnya kebanyakan cikgu form 3 memang ajar cara nak buat plan, cara nak buat dongangkan sisi. Okey. Jadi, cuma cikgu nak highlightkan tadilah macam tadi. Nampak senang untuk dapat markah penuh tapi senang nak hilang markah. Nak hilang markah kat mana? Okey, cuba tengok. Yang pertama, yang ni. Yang ni kita panggil dot selari, glow liner. Maknanya ada 2 garis. Okey, yang kedua, ni tolak markah. Okey, yang ni tolak juga 1 markah sebabnya ada bold line. Ni biasa macam kita lah dot seremak. Ataupun mula-mula guna pensel mechanical. Lepas tu tak ada ubah. Gunalah pensel biasa. Okey. Lepas tu next yang ketiga. Okey, ni lebih extension. Dia biasa tambah tolak 0.1. Betul tak Cikgu Syam? 0.1. Oh, Cikgu Syam. Cikgu Saidah. Betul. Plus minus. Plus minus 0.1. Masa manual. Tapi masa dalam grafik, dalam hot ear scan ni adalah sikit-sikit dia terima. Sebab resolution dia tinggi. Okay, tapi awak kena ingat lah. Dot lebih pun. Plus minus 0.1 tu. Okay. Umi ada nak, Kak Saidah ada nak tambah? Tak, proceed je. Proceed je, okay. Oh, sorry, patut ingat account Kak Saidah segi. Okay, next. Lepas tu, ni hak kita semua lupa. Tengok ni. Ya, robar-robar, lepas tu dok sambung balik. Jadilah gap. Ni bukan sebenarnya, cikgu tahu tu bukan awak punya dok boleh buat tapi cuai. Okay, next. Yang ni nombor 5 ni, dia sebenarnya jawapan dia hak ni saja kan. Hak petok ada 3 ni. Tiba-tiba awak buatlah sini. Automatik jawapan awak start markah pemakahan start dengan K kosong lalu. Kalaulah ada lebihan garis. Okey. Jadi kalaulah tiba-tiba jawapan kita gini je, 3 je. Tiba-tiba ada lebih garis. Automatik. Yang ni yang akan dapat K1, N1 tolak 1. Maknanya dapat 2 markah je lah. 2/3. Yang ni kalau tiba-tiba terlebih garisan. Automatik. K kosong, N kosong. Kosong markah. Gitu. Boleh faham Okey, next. Satu lagi apabila dia ni tok selari. Jadi dia macam jadi staggered gini. Awak lukis kan awak dak sambung. Jadi dak selari, tolak juga markah. Okey, boleh? Ni adalah step yang pertama. Boleh. Daripada gambar rajah, dia pun kabur. Kalau dulu KBSM, automatik soalan akan keluar A pelan B dongangkan X, C dongangkan Y. Dapatlah 12 markah. Tapi setakat untuk soalan KSSM, dia tak akan keluar gitu. Kalaulah dia keluar bahagian B, kemungkinan dia akan keluar 2 je. Either 5 markah, 4 markah. Okay, cuma cikgu nak ingatkan lah, kalau tiba-tiba kita nampak 9 markah, dia akan dapat, kalau 9 markah, maknanya 5 dengan 4 akan ada, 5 markah tu akan ada garis putus-putus. Macam tadi. Okay, boleh Lepas tu, ataupun dalam soalan bahagian C. Soalan bahagian C, kemungkinan 2 soalan juga. Ataupun sesoalan hok lukis 3D, dia akan tambah dengan soalan lain. Contoh dalam MIP awak, dia akan keluar dengan soalan cari isi padu. Macam tu. Okay, next. Yang ni yang kita nak kemah hari ni. Cikgu rasa awak belajar dah dulu. Tengok ada peminat sebelah. Okay. Lukisan dalam 4 sukuan 45 darjah. Okey, cuba tengok. Yang ni memang ada dalam buku teks tingkatan 3. Okey. Yang pertama, biasanya soalan tu dia akan bagi sudut 45 darjah.
Okey, sebenarnya apa perbezaan antara dua ni? Satu 45 darjah duduk pada sukuan nombor 3. Satu lagi duduk sukuan dekat sukuan keempat. Okey, setakat inilah yang cikgu diberitahu. Kalau keluar soalan ni, sukuan akan diberilah. Maknanya part ni akan diberi. Okey, apa beza antara dua ni? Kita cuba tengok pada pandangan Y. Kalaulah pandangan Y kita daripada kanan ke kiri. Ni macam kanan ke kiri Hak ujung ni cuba tengok. Ia akan duduk pada sukuan ketiga. Kalaulah pandangan Y kita daripada kanan ke kiri. Daripada kiri ke kanan. Tengok cikgu pun salah. Kiri ke kanan. Tengok maknanya 45 darjah dia akan duduk pada sukuan keempat. Okey, setakat ini boleh faham? Boleh. Boleh Okey. Jadi kita kena tahu betul kat mana sukuan kita, kat mana sudut 45 darjah kita. Okey. Jadi next kita akan tengok okey. Cara nak lukis unjuran ortografik ni. Okey, yang pertama, okey, contoh bentuk objek kita macam tu. Maknanya ada simple je lah. Ada depan, tepi dengan pelan atas. Okey, yang pertama bahagikan, ni kalau betul-betul 45 darjah tak ada lah. Okey, jadi bahagikan lukisan tu kepada 4 bahagian. Yang ni contoh dia, pandangan 45 darjah dia buat ke belah atas. Okey, jadi awak terima je dulu. Lepas tu, buat satu garis binaan, bukan garis satu garis binaan, 4 lah. 4 garis binaan yang ukuran dia adalah 1 cm. Hak hitam tu garis betul-betul, garis paksi kita. Lepas tu buat garis binaan yang berpanjang dia 1 cm. Maknanya sini 1 cm, sini 1 cm. Okey, boleh Lepas tu barulah buat garis 45 darjah. Hak ni dia buat sebelah atas kanan. Hak ni biasanya budak dia beza tau. Awak belajar lukisan kejuruteraan biasanya duduk atas. Okey, jadi contoh cikgu bagi ni duduk atas. Katalah duduk 45 darjah duduk atas. Okey, jadi buat je 45 darjah senang je. Kan 90 darjah, awak bahagi 2 je. Bersenenjang dari tu awak akan dapat 45. Nak guna protractor pun boleh. Ukur 45 darjah jadi straight. Okey, lepas tu lukis plan dulu. Okey. Jadi depan daripada 45 darjah tu adalah plan. Jadi kita tengok dari atas, plan ada 2 petak kan. Jadi kita pun turun bawah, dapatlah 2 petak. Jadi kita akan lukis plan. Jadi kita pun lukislah plan dia. Okey, nampak Jadi plan tu akan dapat 2 petak gitu. Okey, next. Lepas tu barulah kita tulis lukis pandangan hadapan. Ni adalah plan. Kita akan lukis pandangan hadapan pula. Okey, mula-mula nak lukis pandangan hadapan, apa yang bestnya tentang sukuan 45 darjah ni ialah garis binaan tu sebenarnya memandu kita untuk mendapat jawapan. Okey, jadi lukis dulu garis binaan hak warna kuning tu. Sambung dulu. Lepas tu barulah lukis pandangan hadapan. Okey, pandangan hadapan tu dia akan dapat sama je pada garis tu. Okey. Nampak kan? Okey, last sekali. Sama juga. Lepas tu bina garis binaan untuk pandangan sisi. Ni adalah depan. Ni adalah sisi. Okey, jadi kita sambung je. Dalam telefon awak nampak tak garis kuning tu? Nampak. Dok terang mana? Dok terang mana? Sorry. Cikgu guna garis tu je ni. Okey. Jadi kita pun lukislah pandangan sisi. Cuba tengok. Dia dapat kecil je kan? Jadi depan tu ada sisi. Lepas tu atas tu kan. Gi ke belakang dia akan dapat 2 petak. Okey, dapatlah gitu pandangan sisi dia. Okey. Boleh Okey. Ni adalah plan. Ni adalah depan. Ni adalah sisi. Jadi awak abang diam. Okey. Okey dah.
Dah. Okey, jadi kita akan tengok apa yang paling penting kat sini. Awak kena hafal. Sebelah 45 darjah ialah plan. Depan plan adalah hadapan. Lepas tu adalah sisi. Okey. Jadi, kita nak tengok. Cuba soalan yang sama. Soalan nombor 1 tadi. Kita akan lukis dalam bentuk 45 darjah. Okey, boleh Okey, ni jawapan hak kawan awak bagi dah. Okey, sekejap Okey. Sekejap, kita akan pergi ke ni. Okey, ni pelan. Okey, contoh soalan. Okey, cikgu bagi contoh soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 awak. Bang, bisinglah bang. Apa? Cikgu dah baca kat chat. Okey, setakat ni boleh belaka? Boleh cikgu. Memang dia nak se-cm je ke daripada garis asal Ya, tu? ya. Dia kena lukis sini 1 cm. Sini 1 cm, sini 1 cm, sini 1 cm. Maknanya kita buat dulu garis binaan dia dulu. Okey. Maknanya daripada garis hitam paksi Y tu dengan paksi X tu, dia punya carut pun se-cm lagi ke? Ya. Garis binaan dia 1 cm. Okey. Boleh lagi. Ain tak faham kat mana? Aisyah bila kat mana Aisyah? Tak apa, kat gigi kita buat Aisyah. Beres. Ain? Boleh Okey. Macam tadi kita kata start yang pertama, mula-mula kita buat garis binaan part ni dulu. Lepas tu barulah kita buat mula-mula kita buat paksi, sorry. Kita buat paksi part ni. Lepas tu barulah kita buat 1 cm tu. Okey, lepas tu barulah kita buat 45 darjah duduk mana. Okey, 45 darjah duduk mana tu. Okey, cuba tengok. Ni adalah kita cover tadi daripada kanan ke kiri kan. Okey, dekat slide cikgu tadi kita cover dah. Kanan ke kiri, jadi dia akan duduk pada sukuan ke-3. Maknanya dia duduk bawah ni. Jadi nak kena awak hafal sikit lah maksud cikgu. Okey. Sekejap ada gangguan. Okey, jadi apa kita nak lukis sekali? Sebelah plan, kita kata tadi sebelah 45 darjah ialah plan. Okey, kita tahu dulu. Sini plan, atas ni adalah depan, sini adalah sisi. Okey, boleh anak-anak? Setakat ni. Boleh. Boleh Okey. Okey. Kalau awak tak faham, awak tulis je dekat chat. Sebabnya cikgu akan baca kok. Cikgu pandang-pandang dekat chat tu. Abang jangan buang wayar Okey. Okey, jadi cara kita nak lukis yang pertama ialah kita tentukan dulu plan. Jadi sama kot macam tadi, plan kita kata kita kena lakar dulu. Daripada atas kita akan apok ni kan, sepetok. Lepas tu kita turun sepetok ni. Lepas tu kita akan dapat petok ni. Kita akan dapat petok ni kan. Jadi kalau ikutkan, pada plan kita buat turun bawah, kita akan ada 3 lah kan. Okey, 3 petok. Jangan buang wayar. Jangan buang wayar. Okey. Okey, jadi kita pun lakar dulu. Okey, sorry. Anak cikgu. Okey, jadi kita pun lakar dulu. Jadi kita akan dapat plan 1 petok. 2 petok. Bawah ni petok. Jadi sini dulu. Bising lah bang. Sorry. Okey, jadi daripada petok plan tu. Okey, jadi yang ni 1 cm. Sebenarnya 2 ni ia cover. Titik M berada 2 cm tegak di atas PQ. Hak ni berada 2 cm. Jadi dia adalah titik tengah. Kalau titik tengah, panjang dia ialah sini 1 cm. Jadi balance sini adalah 5 kan? Ya, 5. Jadi titik tengah dia jadi sini 2.5. Ya. Boleh Sini 2.5, sini 1. Siapa tak faham kat sini?
Boleh Okey, lepas tu tepi dia panjang dia 4. Okey. Kita lakar dulu baru kita transfer ke 45 darjah. Okey, jadi kita pun ambil pembaris, lukis kat plan. Okey. Katalah cikgu lukis warna ungu lah. Okey, kita pun ambil line. Awak guna pembaris awak. Sama macam awak. Ya sayang, kenapa? Sorry. Tak ada bateri. Okey, jadi Kejap. Ya sayang, kejap. Okey, jadi Okey. Baba tiba cikgu. suami. Biar patut hidup rumah ngasuh tapi ngasuh ada hal. Suami cikgu pula tiba-tiba ad hoc meeting. Okey. Jadi kita pun lukis dulu. Jadi yang pertama kita lukis 6 cm. Okey, 6 cm kita pun lukis. Okey. Okey, yang kedua kita lukis satu panjang ni 4. Okey, awak pun lukislah macam biasa. Lukis pada garisan ni. Cikgu, sebab cikgu guna apps jadi dia macam sengit-sengit lah sikit, abaikan lah. Sini. Kenapa warna merah? Tak apalah. 6. Okey, sambung sikit. Okey, lepas tu okey, yang ni kita tanda dulu. Tengok banyak garis-garis tambahan cikgu buat tu. Sebabnya cikgu punya apps ni dia sharp sangat lah. Dia nak kena tangan betul-betul. Okay, sini 1 cm. Maknanya bahagi 2. Sebab tu cikgu kata awak kena lakar dulu. Tahu ukuran barulah awak boleh lukis. Bodoh ngak lukis. Okey, tapi dapatlah sini 2.5. Okey, cara dia ialah awak tanda dulu sikit, lepas tu barulah awak buat ukuran. Okey, lepas tu sambung. Okey. Boleh Okey, ada soalan tak setakat ni? Ada beberapa. Lebih-lebih ni cikgu Dr. nak ubah. Okey, jadi kita akan start dengan bucu. Jadi garis binaan tu kita akan tindang je atas tu. Boleh? Boleh. Jadi lepas buat plan, yang pertama buat plan, lepas tu barulah kita pergi kat soal kita buat depan dia. Okey, daripada depan, dikata daripada pandangan X lah. Depan tu maksudnya pandangan X. Okey, dari pandangan X.
Okey, dari pandangan X, jadi kita akan buat sambung je. Mula-mula kita buat garis binaan dulu. Katalah garis binaan kita warna kuning tadi kan. Lalu. Okey. Jadi buat dulu garis binaan. Boleh ikut sambung kat atas. Okey, kita hancur je sebenarnya. Sebabnya daripada lukisan tu kita boleh terus dapat jawapan lagi. Okey. Maknanya setiap garis yang kita lukis tu dia akan dapat binaan dia. Okey. Setakat ni cikgu diberitahu jangan robah garis binaan tu sebabnya garis binaan tu akan dapat markah. Okey, jadi sama je step macam tadi. Daripada depan kita akan dapat daripada depan. Okey. Dari depan kita lorek dulu mana kawasan kita tadi. Sebab kita guna kaedah Swan tadi kan. Okey, kita pun nak lorek gini. Dapatlah jawapan kita gini. Okey. Jadi kita pun lukis dulu sikit. Lakar kat bawah dulu. Okey, jadi lakaran kita ialah kita akan nampak gini. Okey, sini 1 cm. Lepas tu sini. Okey. Jadi sini ke sini kita cover tadi ialah 2 cm tegak. Jadi sini 2 cm. Kita dah lukis tapi kita kena ukur kat lagi. Jadi bawah ni 6, yang ni 6, yang ni 4. Okey. Berapa garis semua orang nampak kan? Berapa garis hok sengit tu kita dah abaikan dulu sebabnya kita akan cantum je. Okey. Jadi sama juga. Mula-mula kita akan guna garis binaan ni. Okey, jadi 6 cm. Lukis kat sini 6 cm. Nampak sengit dah cikgu garis. Okey. Apa bang? Cakap bahasa dulu bang. Okey, 6 cm. Lukis pada garis ni. Okey. Apa itu kawan ni? Okey, ialah asal warna merah tu. Okey, jadi tu 6 cm. Lepas tu next, hak bawah dia 6 cm. Okey, sebenarnya lepas kita buat garis binaan tu, kita nampak benarnya benda tu tindang pada garis kita. Okey, jadi buat apa itu kawan ni? Okey, atas tu 4 pula. Okey, sini 4 cm. Ambil pembaris, ukur je 4 cm. Okey, 12,5. Nak habis apa? Dah habis siapa sejam. Okey, lepas tu barulah kita hak ni 1 cm. Okey. Lepas tu yang ni kita cover tadi. Kita tak tahu berapa hak dia punya ukuran tu. Berapa hak sengit. Jadi cara dia ialah kita letak dulu berat 2 cm kat sini. Jadi 2 cm, ukur dulu 2 cm, tanda. Okey, ukur dulu 2 cm, tanda, lepas tu baru sambung. Okey. Saya ingat cikgu buat ni, tak apalah. Okey, sambung sini. Okey, lepas tu sambung sini lagi. Cikgu ambil berapa darjah cikgu? Ya tak payah ambil berapa darjah sebabnya kita sambung je titik ke titik. Sebab dalam plan ada 2 benda yang tidak ditanya. Satu ukuran. Yang kedua, dia tak tanya pasal berapa panjang hok sengit. Kalau panjang hok sengit, dia hanya kita kira
guna teorem Pythagoras. Okey, boleh? Setakat ni boleh. Maknanya macam cikgu tadi cikgu sengit kata. tu lukis janji sengit je. Ya, bukan lukis janji sengit. Lukis, sebab tadi kita ukur dah sini 2 cm kan? Jadi, kita tanda titik ning, kita sambung je titik ning kepada titik ning. Macam tu. Jadi, barulah kita nampak sengit je tu. Sebab dalam plan, sebenarnya dalam DSKP tu, curriculum standard tu, dalam manual awak, sebenarnya awak tidak perlu mengira berapa panjang hot sengit tu. Kecuali dia akan guna rumus. Okey, boleh Okey, baru siap sampai situ. Okey, next. Barulah kita siap hotse lagi. Tengok comot dah jadi. Okey, abang jangan bising bang. Okey, jadi sama juga step kita tadi. Step dia ialah kita lukis dulu garis binaan. Sebenarnya garis binaan ni akan memandu kita. Naklah letak mana. Okey, next. Ni pun sama. Garis binaan ni pun sama. Sebenarnya garis binaan ni dalam lukisan awak buat halus sikit lah. Kak Gigi kan tak boleh nak beza antara lukisan awak ataupun lukisan sebenar ataupun garis binaan. Macam tu. Tapi wajib lukis setakat ini yang cikgu tahulah. Setakat ni garis lukisan binaan ni akan diterima sebagai markah. Okey, jadi selagi garis binaan ni dia akan aware kita. Oh, garis ni tak sambung lagi. Mesti kita silap mana-mana. Bang bising lah bang. Tengok saya ingat. Okey, tak apalah. Saya ingat pun. Kak Gia awak buat je lah. Okey, jadi sama je macam tadi. Lepas daripada lukis garis binaan, tengok lukis garis binaan pun susah. Okey, jadi kita pun lukis daripada sini, daripada depan. Kita akan nampak garis ni. Lagi kita akan nampak dia mana? Dia mana kita akan nampak? Awak bayang hok ni akan mari sini kan? Okey, lepas tu ada satu lagi belah atas. Kat belakang dia. Belakang dia tu kan? Jadi akan ada 2. Cikgu buat warna lain. Jadi akan ada 2 gini. Okey. Jadi kita lukis dulu. Okey. Jadi kita akan lukis base dia di bawah. Base dia adalah 4 cm. Jadi cikgu pun lukis transfer bawah ni. Lakar dulu. Sini 4 cm. Atas ni 4. Sambung. Satu atas ni segi. 4 sini 2. Abaikan plan cikgu tidak menjadi hari ni. Patutnya dia Dia dijaga. tak main cikgu. Tu lah. Kakak-kakak dia ada kelas. Kakak dia ada Google Meet. Okey, jadi cuba awak tengok kat sini. Yang ni ada dah. Yang ni ada dah. Okey. Lepas tu yang ni ada dah. Yang ni ada dah. Cuma awak perasan tak daripada depan ada tak lagi garis yang kita benarnya ada tapi dok nampak daripada depan. Ada yang titik tau. Yang titik yang ML kan? Ni garis ML ni. Okey, jadi garis ML ni tu adalah garis yang akan kita lukis sebagai garis putus-putus. Berapa cm tadi? Dia kata tinggi 2 cm. Kalau kita dok nampak sekalipun, sebenarnya pada garis binaan ni kita akan nampak. Okey, cuba tengok kat mana garis binaan tu duduk. Sebabnya nak senang kita lukis dulu yang kita nampak. Jadi sini 4 cm. Awak bangun seorang lagi, Dek. Okey.
Abaikan lah. Anak-anak. Okey, ni Pak. Atas ni pun Pak. Okey, jadi sini pun Pak. Okey, lepas tu garis atas ni pun Pak, sini 2. Okey, lepas tu sambung sini 2. Okey, jadi sini pun 2. Ambil 2 cm. Jadi sini 2 cm. Jadi sini 4 cm. Awak akan abaikanlah cikgu sengit-sengit tu sebabnya cikgu nulis. Cikgu pula nak suka hari ni. Okey. Wah, macam okey. Okey, jadi pun kita pun sambung. Jadi tadi kita kata pasang tak? 1, 2, 3. Pada garis binaan ni ada 3 garis. Sebab tu garis binaan ni dia akan aware kita mana satu garis yang kita tinggal lagi. Jadi garis hak atas ni adalah garis yang 4 cm tadi kan. Jadi garis ni garis napak. Jadi ini Andi ada. Okey, kalau kita dah aware sekalipun tadi. Okey. Jadi kita tahu dah. Maknanya setiap garis yang kita ada tu sebenarnya dia garis binaan tu akan ada efek dia. Contoh macam ni. Tiba-tiba tinggal tadi. Kalau awak dah aware sini ada garis putus-putus. Jadi nampak lalu situ adalah garis putus-putus. Cikgu kena buat mula. Okey. Lukis je lah. Okey. Jadi ni garis putus-putus. Okey, siap. Okey. Rumit tak rumit buat benda ni? Rumit tak buat benda ni? Cikgu pun ambil masa boleh cikgu buat ingat. Orang lain nampak tak setakat ini? Nampak. Nampak harapnya awak boleh jawab soalan ni kalau keluar. Boleh? Boleh. Boleh Okey. Oh, ada setengah jam je lagi. Ada lagi topik. Lagi yang kita kena buat. Cikgu Kak Saidah dengan Kak Idayu, kita nak pergi ke 3D lalu ke ataupun kita nak bincang soalan lain pula? Oh, Kak Idayu. Cikgu dengar tak benda ni? Tak tahu. Okey, tak apa. Tak apa. Okey, setakat ini ada soalan tak nak tanya? Okey, jadi cikgu ulang balik. Yang pertama, kita kena tentukan. Kita buat paksi dia. Paksi dulu 4 segi tengah. Lepas tu barulah tentukan buat dulu 1 cm tu. Lepas tu baru tentukan 45 darjah. 45 darjah tadi based on hak cikgu tunjuk pada slide tadi. Nanti cikgu kongsikan slide ni kepada cikgu awak. Lepas tu cikgu awak bagi ke awak nanti. Jadi kita kena ingat, kalaulah dia daripada kanan ke kiri, dia duduk sukuan ketiga. Kalaulah daripada kiri ke kanan contoh ni Y dia daripada sini ke sini kan. Jadi daripada awak letak pembaris awak punya note anak panah. Dapat gini kan? Cuba tengok. Dia mesti duduk kat sini. Dalam silibus awak cuma dia akan ada duduk bawah je. Duduk bawah sukuan ketiga ataupun duduk sukuan keempat. Kalaulah dekat plan tu Y awak gini, jadi awak lukis 45 darjah awak pada sukuan keempat. Okey, barulah macam step macam tadi. Lukis dulu bahagian lukis dulu plan, lakar dulu sikit. Sebabnya
daripada lakaran kita boleh nampak nak lukis tu. Dan jangan lupa tinggal lukis garis binaan. Okey, boleh. Sebab garis binaan tu sebenarnya memandu awak. Tinggal garis ke. Okey, boleh. Ada lagi. Ada soalan tu. Kenapa? Memang kita tengok daripada pandangan Y je ke? Bukan pandangan X gitu? Bukan. Sebab kita akan start dengan 45 darjah. Okey. Jadi 45 darjah tu kita akan 45 darjah tu ia akan guide kita nak 45 darjah pada sukuan ke 3 ke sukuan ke 4. Tengok. Okey, boleh? Okey, tapi yang nak tahu di 45 darjah tu duduk bawah ke duduk atas tu kan tu? Macam cikgu kata tadi lah, tengok Y dia. Betul lah Raim, maknanya tengok Y. Nak tengok Y je ke? Ya, tengok Y je. Silibus awak 45 darjah tengok Y, pandangan sisi. Sisi kita nyerong ke mana? Sebab kalau kita buat 4D kat G, kita akan tengok Y kita duduk mana juga lagi. Okey, faham. Baru faham itu. Okey, boleh Jadi betul dah Raif, kita tengok Y kita duduk mana dulu. Baru kita start lukis. Ada lagi nak tanya? Ni lagi susah. Okey. Yang ni dia ada dalam silibus form 3 awak. Daripada tadi kita daripada gambar kita buat 45 darjah. Yang ni daripada plan kita buat gambar dia gana. Okey, soalan sama ni. Macam tadi, ni soalan sama sebelah ni. Ni kan nombor 2 soalan sama. Lepas tu sekarang ni cikgu nak buat dia transform jadi 3D pula. Okey, boleh? Boleh teruskan. Ada orang lain nak tanya tak? Okey. Ada 15 minit lagi. Dah tak? Okey. Jadi sekarang ni macam mana nak buat? Yang pertama cuba awak tengok 45 darjah. 45 darjah awak bentuk gini kan? Jadi kita akan bentuk ni macam cikgu lukis ni. Bentuk Y gini. Jadi 45 darjah akan duduk sini. Okey. Jadi yang kedua, lakaran ni akan jadi asas kepada kita. Kita akan lukis 3D kita duduk sini. Jadi apa yang kita tahu, yang ni kita akan tulis plan. Sebab sebelah 45 darjah ni adalah plan kan? Sini adalah depan. Cikgu tulis atas sikit. Ni akan guide awak lukis lagi. Jadi ni akan depan. Yang ni adalah sisi. Okey, boleh Maknanya kita akan lukis sini dengan sini. Okey, next. Mula-mula kita akan lukis plan. Okey, sama je plan dia. Cikgu ambil pembaris. Sama macam tadi. Okey. Untuk buat soalan 3D ni, mula-mula sekali lukis dulu dalam bentuk garis putus-putus. Barulah lepas daripada ni kita tengok garis kita buat tu dalam bentuk nampak ke tak? Kalau nampak boleh lukis garis solid. Kalau tak nampak boleh lukis garis putus-putus. Okey, cuba tengok. Panjang ni adalah 5. Jadi ambil pembaris, ukur 5 cm. Okey, jadi letak molek. 45 darjah. Okey. Jadi cikgu dah guna line kejap Okey, jap. Cikgu ubah sikit. Okey, jadi kita lukislah 45. Panjang dia adalah 5. Okey, lukis panjang dia 5. Okey. Lepas tu barulah lukis panjang sisi ni adalah tengok sini 4 dengan 7 kan? Okey, sambung 4 dengan 7.
Sini 4 tambah 3, 7. Okey, guna garis yang sama. Kang, you sengit gini Kang. Okey, sambung 7 sedut sini. Sengit juga gini. 3D cikgu kemungkinan dok comel mana lah sebabnya cikgu kaku lagi guna apps ni. Okey, ni pun sama. Sambung je. 5 cm. Okey, lepas tu daripada sini sebaiknya kita lukis garis putus-putus dululah sebab ia dok nampak. Okey, jadi kat sini dia kata 4 cm, dekat JQB ni 3 cm. Okey. Jadi tanda dulu 3 cm, 4 cm, tanda dulu sikit. Okey, tanda dulu 4 cm, lepas tu atas ni pun sama, tanda 4 cm baru garis. Okey, baru garis. Okey, boleh dapat plan dia dulu. Okey, lepas dapat plan, nampak macam sengit je 4D ni. Okey, lepas tu barulah kita buat, kita tanda dulu huruf. Okey, sebab tanda huruf ni kita boleh tengok siapa yang akan duduk depan, siapa akan duduk belakang. Okey, dan dia akan guide huruf mana, garis mana yang akan tertinggal. Dulu masa KBSM, kita dok tumpu mana kita nak lukis huruf ni tak perlu tulis pun sebenarnya. Tapi untuk buat soalan 3D, untuk jawab soalan 45 darjah, huruf tu akan guide kita. Kita tulis, kita boleh lukis ke tak? Okey. Jadi, katakanlah dia tulis P/A. Cikgu kata kalau P/A, maknanya ni plan kan? Jadi, P ni akan duduk atas, A ni akan duduk bawah. Gitu. Boleh faham Jadi sini adalah garis A, ni adalah garis G, ni adalah H, sini adalah E, sini adalah B, sini adalah F. Okey, boleh Jadi cikgu kita akan nampak huruf mana tinggal. Jadi kalau huruf mana tinggal tu, hak itulah yang akan kita miss mana-mana. Okey, jadi kita pun lukis pula next. Okey, next. Daripada sini ke sini, dia kata sini kita buat depan pula. Sini ke sini 3, panjangnya 3. Okey, buat dulu 3. Ukur dulu 3. Okey, next 3 cm. Okey, lepas tu uh, 4 cm. Okay, next. Lepas tu daripada sini. Okay, yang ni tinggi dia adalah 4, 3, 4, 5 cm. Okay, jadi awak kena pandai sini. Baca panjang berapa. Ni patut garis putus-putus ni. Okay, next. Yang ni adalah 4. Ada soalan nak tanya Cikgu dan Cikgu lukis ni khusyuk sikit. Okey, jadi hak sengit ni macam tadi, kita tak payah ukur berapa, tak payah ambil protractor, sambung je titik dengan titik. Okey. Boleh? Okey, siap untuk sisi ni. Okey, barulah sekarang kita akan lukis sisi dia pula. Okey. Jadi, macam mana kita nak lukis sisi dia? Sebenarnya dia adalah garis yang sama panjang. Okey. Jadi, yang ni adalah
garis H. Ini adalah D. Ini adalah H. Ini adalah G. Ni garis G. Ni garis I. Ni adalah Q. Ni adalah S. Okey, jadi kita pun hot ni pun sama. Kita akan ambil sama dengan hot ni. Sebab ia kan duduk depan dia ada 2. Jadi sini panjang dia 4. Okey, panjang dia 4. Okey, lepas tu panjang yang ni adalah 5. Lepas tu panjangnya adalah 3. Okey, lepas daripada tu kita sambungkan dengan garis hot tepi ni. Okey, sambung je. Yang ni pun sama. Depan ni sambung selagi. Okey, jadi dapat dah kawasan hot depan ni. Okey, selagi kita dah buat sisi. Okey, lepas tu yang ni straight. Hot depan akan ikut belakang. Sebab tu kita buat. Okey, siap depan. Okey, last kali kita tinggal hot soalan ni. Okey, hot ni pula. Jadi hot ni kita akan guna lukis kat sisi ni. Okey, jadi macam mana nak lukis? Sama je. Guna dinding hot ni sebagai 5 cm. Okey. Okey. Agak-agak cikgu siap tak lagi buat? Tak lagi. Ya ke tak? Okey. Tu yang 2 cm antara tu. Cikgu dok sambung lagi. Okey, tu adalah garis mana agak-agak? Cikgu tu lukis dulu dia punya B. Ni B, B, E. Sekejap. Tengok. Dia sayang. Okey. Siang pula. Okey. Nampak enggak? Ia khabar ibu puasang dah. Nak main ni. Okey. Okey, sekejap. Ambil. Okey. Jadi. Okey. Cikgu bagi lalu jawapan. Okey. Sebenarnya ada dah anak murid cikgu yang buat. Okey. Sekarang ni ada jawapan dia. Sama macam cikgu lukis tadi. Cikgu save tadi. Lebih kurang macam ni. Okey. Jadi sebab apa? Sebab apa kawasan tu kita kena. Sebab apa kita kata cikgu siap dah lukis tadi? Sebab cuba awak tengok. Garis kita yang kita lukis tadi
Okey, depan ni kita ada dah H. Kita ada dah H. Kita cek sesa. Sini. Kalau kita tengok dari depan, cuba kita tengok dari depan. Sebab kita kata 45 darjah kan. Okey, daripada depan 45 darjah duduk sini. Jadi, kita akan dapat sisi dia daripada Y, kita akan dapat hok ni. Hok tinggi ni adalah ni, GH ni. Hok ni kita akan dapat hok ni dah. Bagi kat kakak. Bagi kat kakak lagi. Bagi ambil. Okey, lepas tu yang ni, yang atas ni. Yang ni, yang atas ni. Okey, yang ni. Dan yang garis atas sekali ni adalah garis I dengan J kat sini. Dan ada satu lagi garis putus-putus QP ni, sebenarnya QP ni duduk sini. Jadi kita akan dapat 3 segel. 1, 2, 3. Okey, nampak tak? Ni adalah garis QP. Nampak tak? Daripada depan, cuba awak rotate balik 2 kali. Okey, faham. Jadi sebenarnya garis tu kalau ada garis putus-putus, bayangkanlah mesti ada daripada depan. Daripada depan ni ada tapi tak nampak. Sebab tu dia duduk sini dekat garis F ni. Okey. Okey, cikgu rasa sampai situ je. Yang 3D ada apa-apa soalan tak gelap? Tak ada. Tak ada. Okey. Anak cikgu pun puas dah tu. Okey. Kita recall balik macam mana nak jawab soalan SPM ni. Okey. Lihat abang jap. Sekejap. Okey, awak baca sekejap. Ada cikgu nak sambung tak? Boleh tak tolong Fatihah kejap? Sekejap telefon satu lagi mana? Sorry. Aduh. Okey, jadi ada cikgu sambung ke tadi? Tak ada. Dengar dia. Tak ada lagi. Okey. Tak apalah. Cikgu sambunglah. Okey, sekarang ni kita cek balik macam mana nak buat 45 darjah. Jadi soalan MIP yang awak dapat tu, cuba awak try. Soalan 1 sampai 5, cuba awak try buat 45 darjah belaka. Okey, boleh Jadi nanti boleh. cikgu akan screenshot jawapan bagi awak. Okey. Jadi kita recall sikit. Cikgu ambil masa sikit 15 minit. Apa yang kita nak buat masa dapat kertas KG. Contohlah katakanlah awak ambil dapat kertas dan pergi akses betul-betulnya. Okey. Jadi kertas 1 kita ada 40 soalan. Jadi kita akan jawab soalan aneka pilihan 40 soalan tapi dalam masa sejam 15 minit je. Sekarang kita akan belajar pasal sejam 30 minit. Okey, boleh Maknanya kalaulah awak nak target A+, wajib 35 markah ke atas.
Jadi ganda-ganda pun wajib 35 darjah. Dan soalan kertas satu mostly, bukan nak kata mostly lah, soalan daripada form 1, form 2, form 3, form 4, form 5. Jadi jangkaan awak katalah macam soalan I sama dengan PRT. Soalan tu memang akan ada. Soalan awak form 3 tu. Okey. Boleh Okey. Jadi mostly akan ada soalan. Awak ingat soalan locus. Soalan locus pun ada soalan macam tu. Okey. Soalan seterusnya, kertas 2, kita akan ada 3 bahagian. Bahagian A jawab belaka 10 soalan, bahagian B jawab belaka 5 soalan. Bahagian B ni 5 soalan biasanya markah 8 hingga 9. Jadi ada anak lah. Ada 4 markah, ada 5 markah. Okey, lepas tu bahagian C, yang ni cikgu nak highlight. Bahagian C ada 2 soalan, pilih 1. Okey, boleh Jadi kalau ada masa nak jawab dua-dua boleh, tapi better awak fokus mana awak nak jawab. Katalah sebab soalan bahagian C, dia ada anak-anak biasa 1, 2, 3. Dan soalan bahagian C dia akan hadir daripada soalan berlainan 2 atau lebih tingkatan. Maksudnya dia boleh tanya soalan, contoh cikgu kata soalan insurans. Boleh tanya soalan insurans. Boleh tanya soalan tingkatan bank dulu. Tu maknanya insurans tingkatan 5. Bank hutang kad kredit tingkatan 3. 2 tingkatan. Dan dia akan guna 2 atau lebih topik. Macam tadi cikgu kata soalan nombor 1 insurans. Nombor 2 dia tanya kad kredit. Okey. Jadi soalan nombor 3 dia suruh kira-kira pula macam tu. Jadi yang lain-lain. Okey. Jadi bahagian A 40 markah, bahagian B 45 markah, bahagian C 15 markah. Okey, boleh Ada soalan tak? Nampak tak kertas soalan awak kan? Lebih kurang lah macam soalan baru ni. Cuma bahagian C baru ni tak ada lagi awak pilih. Dia suruh buat je kan? Okey. Ada. Ada ada. Soalan 15. Pilih salah satu. Okey. Setakat ini nampak kertas soalan awak? Cikgu nak hide. Okey. Patutlah ni bawah ni. Sejam 50. Tempoh ujian 2 jam 30. Okey. Kita pergi sikit beberapa bentuk soalan boleh? Okey. Untuk soalan ketaksamaan linear. Ni biasa akan masuklah soalan ketaksamaan linear. Soalan set. Okey, macam mana nak jawab soalan ketaksamaan linear gini? Kena cari kecukupan. Okey, kalaulah dia bagi dah, contoh biasanya soalan akan ada nyatakan 3 ketaksamaan. Jadi kita ada dah 2. Cuba kita tengok garis dia. Kita ada 1 garis, 2 garis. Lepas tu ada segi garis ni kan? Garis ni yang kita kena cari. Jadi apa yang awak kena ingat ialah yang pertama simbol dia. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama, lebih kecil atau sama. Okey, kita tengok, kita recall balik. Kalaulah lebih besar maksudnya dia duduk atas garis. Kalau lebih kecil dia akan duduk bawah garis. Okey, tanda sama ni menunjukkan dia adalah garis solid. Tanda tak ada sama dia menunjukkan garis putus-putus. Jadi macam mana nak buat ketaksamaan? Okey, salin balik je persamaan ni. Ketaksamaan maksud dia tak ada sama dengan. Tak mahu tulis sama dengan. Jadi awak salin je dulu nombor. 2Y X tambah 3. Okey. Yang tengah ni baru kita letak ketaksamaan ni. Okey, cuba tengok. Dia duduk atas garis ke bawah garis? Dia lorek tu. Bawah. Bawah. Jadi lebih kecil ke lebih besar? Lebih? Kecil. Kecil. Okey. Garis solid ke garis putus-putus? Solid. Solid. Jadi kita tanda lebih besar ataupun sama. Macam tu. Okey, boleh Okey, garis ni pula. Okey, salin je. Y negatif X tambah 1. Jadi sekarang ni cuba tengok. Dia duduk atas ke duduk bawah garis? Atas. Atas. Jadi lebih kecil ke lebih besar? Lebih besar.
Lebih besar. Lebih besar. Lepas tu garis solid. Jadi ada tanda sama. Senang je Kang. Dapat dah semarkah. Cancel lagi. Garis ni. Garis ni segi. Agak-agak awak ni adalah garis apa? Dia kena pada paksi X ke paksi Y? X. X. Okey, jadi kalaulah paksi X, sini 4 kan? Jadi sini adalah tanda dia duduk belah bawah ke atas garis? Dia boleh awak kata sini duduk bawah, kata awak ni duduk bawah, sini duduk atas, ataupun awak nak guna kanan kiri pun boleh. Okey, jadi duduk bawah jadi lebih kecil. Okey, tadi sebab kita kata kalaulah garis putus-putus dia adalah tak ada tanda sama. Jadi dapatlah 3 markah. Okey, boleh Okey. Tak apalah lepas ni. Ni soalan set. Okey, perhatikan balik soalan set. Kita ada union, intersect, tanda sama. Okey, praktis balik bentuk 1, 2, 3 tadi. Okey, kalau siapa tak ingat, praktis balik. Soalan ni antara soalan 3 ataupun 4 markah. Soalan senang. Bahagian A. Okey. Ni pun sama kebarangkalian. Macam mana kita nak buat kebarangkalian huruf vokal, huruf konsonan. Kalau ambil se tinggal berapa? Okey, boleh Okey. Soalan kertas 1 macam biasa. Kerana pun soalan nombor 1 dia akan keluar pasal angka bererti ataupun bentuk piawai. Dia tak lari. Awak boleh kalaulah tak ada soalan buku KSSM, buka buku soalan KBSM pun sama. Banyak lagi soalan KBSM yang kita boleh guna. Okey, ni pun sama. Bentuk piawai. Ni bentuk asas nombor. Okey, next. Ni soalan transformation. Antara bentuk-bentuk soalan yang boleh masuk kertas 1. Dan bukan boleh masuk. Maksud cikgu, kalaulah kita tengok trend soalan yang wajib masuk. Gitulah cikgu kata. Antara topik-topik yang famous nak masuk. Okey, ni contoh soalan yang famous nak masuk. Soalan tingkatan 4. Gambar rajah pokok. Teori graf. Okey. Rasanya penuh dah hari ni daripada mula-mula pelan macam susah je kan. Okey, ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Tak ada. Saya faham dah. Saya faham dah. Orang lain? Lain ada tak nak tanya? Tak ada, Ego. Tak ada cikgu. Miro. Okey. Jadi, sekejap sebelum awak keluar, cikgu awak ada bagi tak lagi link kehadiran? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Okey. Awak isi dulu link kehadiran ni. Lepas tu cikgu tak cek Cikgu awak tekan je lah. Umi keluar dah. Okey. Jadi balik ni cikgu nak awak recall balik soalan tingkatan 1, soalan tingkatan 2. Jadi sekarang ni awak ada dah dalam simpanan awak sebagai pelajar tingkatan 3, tingkatan 5. Kan kita online kan learning. Cari dekat dalam kapur putih ke apa nama buka Facebook kapur putih. Cari topik-topik nota-nota tingkatan 1, 2 dan 3. Kumpul balik soalan-soalan tu. Okey, boleh? Okey. Sofia kata okey. Lagi apa lagi tips? Sebenarnya ada beberapa topik yang kita boleh agak masuk dulu. Kalau macam KBSM kita boleh agak soalan nombor 1 benda, 2 benda. Tapi antara beberapa soalan, contoh macam soalan kewangan, soalan insurans, pengurusan kewangan kan daripada form 3 kita belajar, form 4 belajar, form 5 belajar. Jadi hot smart apa tu tolong baca. Sebab tu antara yang cikgu kita kata soalan yang berbentuk struktur, soalan yang markah banyak. Jadi lepas tu soalan sukatan serakan. Sukatan serakan tu kan kita belajar dah tingkatan 5 buat graf kan. Ogif semua-semua tu. Form 4 pun belajar, form 3, form 2 kot tak silap cikgu awak pun belajar dah. Jadi benda tu, topik tu adalah topik yang kita carry daripada form 2, form 4, form 5. Banyak lubuk markah situ. Jadi tolong study topik tu.
Tu cikgu kabur antara topik-topik yang mungkin akan keluar lah. Jadi sisihan piawai, min, tolong kemah balik. Okey. Jadi cikgu kata cikgu dok kata soalan tu nampak macam senang, tapi kita boleh macam tu lah, biasalah practice make perfect. Kalaulah kita dok buat latihan, kita dok nampak soalan benda akan keluar. Pun kita kata susahnya, padahal ada beberapa topik dan beberapa soalan yang akan dan biasa kita buat dah dan akan keluar. Okey, ada apa lagi? Cikgu Ida Ayu ada nak khabar benda? Cikgu Hajar ada? Cikgu Isai? Oh, Cikgu Isai. Semua orang tak ada. Lulus. Lulus. Cikgu Isai. Tak ingat nama saya. Cikgu Isai. Sorry, cikgu nak minta maaf banyak-banyak kekalutan yang melanda. Not in my plan lah tu. Patutnya anak-anak cikgu ada orang jaga ni. Okey, minta maaf banyak. Nanti Cikgu Isai bagi mula rekod, nanti cikgu upload kat YouTube. Cikgu bagi link tu kat awak. Okey. Itu saja daripada cikgu. Harapnya awak jangan putus asa. Lambat lagi nak periksa dan banyak lagi masa. Kita start dah membuat revision. Jadi tolong cover balik soalan-soalan form 1, form 2, form 3 dan form 4. Masa kita buat revision tu. Tolong study smart. Kalaulah kita study sungguh sangat tapi dah smart, tak boleh juga. Kena plan your work. Dan matematik ni lagi, tolong tanda jawapan. Jangan buat saja-saja. Lagi tak tahu betul salah. Cikgu Isai? Ya. Ada tak nak tambah? Nak tutup dah ni? Tak ada lah. Tak ada dah. Okey. Hari ni macam pack je sebab dia belajar buat plan. Okey, cikgu rasa itu saja untuk hari ni. Ada siapa-siapa nak baca doa? Siapa baca doa dia tadi? Raih ke? Air keluar dah. Okey, tak apalah. Baca sendiri. Aziz baca Aziz ni. Aziz ada lagi tu. Aziz baca wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Terima kasih Azim. Cikgu marah cikgu lagi tak akan sebut nama dia. Okeylah. Cikgu. Sama-sama. Cikgu. Okey. Jumpa lagi next class. Cikgu. Kita tengok siapa hok kediam sekali keluar hok tidur tu.